Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah hari ini, hari Khamis. Alhamdulillah. Jangan berhenti setiap masa untuk mensyukuri nikmat Allah. Bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur. Kan inilah tempatnya untuk kita bersyukur. Ini tempatnya untuk kita lafazkan syukur kita pada Allah SWT. Ini tempat dia. Kan bila Allah panggil kita balik, tak ada apa yang boleh kita lafazkan lagi. Inilah tempatnya untuk kita terjemahkan kehidupan kita sebagai seorang hamba. Inilah tempatnya, inilah saatnya, inilah masanya. Masa inilah masa yang paling sesuai untuk kita terjemahkan yang kita ni hamba, yang kita ni memerlukan Allah SWT. Kan kita tak ada, tak apa bagi Allah, tapi kita memang betul-betul perlukan Allah Subhanahu Taala. So dalam kehidupan ni, sahabat-sahabat, kan, yang penting bukan berapa lama kita hidup. Kan saya dah 60 tahun, saya dah 70 tahun, saya 50 tahun. Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup. Bukan berapa lama kita dah hidup, tapi bagaimana kita menguruskan hidup kita. Bagaimana kita membawa kehidupan kita ini. Sama ada kita bawa kehidupan kita ini untuk dunia atau untuk membawa kehidupan kita untuk akhirat. So berapa lama hidup kita tu tak penting. Yang paling penting bagaimana kita menguruskan hidup kita. Bagaimana kita mengisi ruang-ruang dalam perjalanan hidup kita ini. Adakah kita mengisi ruang-ruang yang ada untuk dunia atau mengejar akhirat? Adakah kita sedang bertungku lumus untuk mencari kasih sayang manusia, atau kita benar-benar nak mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini perjuangan kita. Kan salah pelaburan, salah percaturan, maka rugi benar kita di akhirat nanti. Ingat tu. Salah percaturan, salah pelaburan, kita benar-benar rugi di akhirat. Sebab itulah benarkan minda kita terbuka di saat mulut kita tertutup. Ingat tu. Benarkan minda kita terbuka. Kita ni banyak bercakap. Sampaikan minda kita tak mampu berfikir secara waras. Tak mampu nak fikir yang mana benar, mana salah. Tak mampu nak membezakan yang mana batil, yang mana hak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pastikan kan minda kita terbuka. Usahalah mudah-mudahan minda kita terbuka. Bila tengok orang berjaya, kita rasa seronok, bukan dengki, bukan bengang, bukan tak puas hati, bukan dendam. Melihat orang gagal, kita rasa simpati, kita rasa kesian, maka kita hulurkan tangan, sama ada membantu dia atau menghantar pada Allah Subhanahu Taala. Itulah kasih sayang patut kita wujudkan dalam hidup ini. Kan? Bukalah mindahmu di saat mulutmu sentiasa tertutup. Kita banyak bercakap, banyak menunding orang, banyak berbicara tentang orang. Sedangkan yang paling penting ialah berapa banyak masa yang telah kita peruntukkan untuk bicara diri kita sendiri. Kita habiskan banyak masa. Jangan kita hidup 40 tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh tahun kita bercakap tentang orang. Allah sedihnya, rugi benar kita nanti. Kan? Kita hidup berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, kan? Jangan nanti kita habiskan banyak masa bercakap tentang orang. Sedangkan yang paling penting ialah kita bercakap tentang diri kita. Pandang orang itu tak jadi masalah, tapi terlupa memandang diri sendiri, itu benar-benar bermasalah. Faham ke faham? Kan? Pandang orang tak ada masalah. Memang hidup ni kita kena pandang orang kan. Tetapi yang masalahnya ialah kita terlupa memandang diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Berapa kerap kita pandang orang tak jadi masalah. Tapi berapa kerap kita memandang diri kita sendiri sehingga kita nampak kekurangan diri kita. Itu paling penting. Yang kita risau, yang kita bimbang, kita memandang diri kita, kita tak nampak kekurangan kita. Kan? Kita pandang orang, kita nampak kekurangan orang. Tapi kita tak nampak kekurangan kita bila kita memandang diri kita. Itu paling kita risau, paling kita bimbang. Jangan kita balik nanti, malaikat membacakan 1001 kelemahan kita, ruginya kita. Malaikat menghamparkan, mendamparkan segala kerosakan kita, kelemahan kita, rugi benar kita. Hari ini kita kenal diri kita. Hari ini kita kenal kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Bila kita memandang orang, kita nampak kekurangan orang, jangan terlepas pandang bahawa kita juga banyak kekurangan. Maka ruangkan masa, maka curilah masa untuk memandang dirimu agar kamu dapat melihat kekurangan dirimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab hari ini ramai orang nak jadi pemimpin. Dan jadi pemimpin yang bagaimana kita nak lahirkan pemimpin yang memandang orang, dia nampak kekuatan orang, dia nampak kehebatan orang, dan dia memandang diri dia nampak kekurangan diri dia. Nampak tak? Bukan dia pandang orang, dia nampak kekurangan orang, dia nampak diri dia nampak kelebihan dia. Tak nak. Dan sebab itulah kita sebagai ibu bapa, kita sedang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Kita banyak bercakap tentang pemimpin kita yang rosak. Kita bercakap tentang pemimpin kita yang tidak amanah. Kita bercakap tentang pemimpin kita yang rakus mengejar dunia, mengenapikan perjuangan Islam, perjuangan agama. Tapi kita lupa, kitalah yang bertanggungjawab melahirkan pemimpin macam tu. Kitalah yang bertanggungjawab melahirkan pemimpin-pemimpin yang rosak. Maka didik dan tarbiyah anak-anakmu, pimpin dan tarbiyah ahli keluargamu. Bangunkan Islam dalam keluargamu agar nantinya kamu mampu lahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh memimpin ummah.
Pemimpin tidak semestinya menjadi ahli politik. Pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam persatuan, pemimpin dalam industri, pemimpin dalam pekerjaan. Kita melahirkan anak-anak yang hebat, yang tahu tentang amanah, yang tahu tentang kemurkaan Allah, takut pada azab Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham ni? Dan kita bukan sekadar nak lahirkan anak-anak yang bijak, pandai, hebat, luar biasa, yang mampu masuk ke universiti, mencapai cita-cita dan impian. Kita nak lahirkan anak-anak yang boleh jadi pemimpin, yang tahu tentang Islam. Ini penting ni. Biar dia bodoh, tak pandai sekalipun, tapi dia faham tentang Islam. Ini perjuangan kita yang benar. Kita nak lahirkan anak-anak yang pandai. Bila anak kita kurang pandai, kita marah. Bila anak kita kurang cerdik, kita tak selesa. Tapi hakikatnya kita bukan sekadar nak lahirkan anak yang pandai, yang cemerlang dalam akademik. Kita nak lahirkan anak-anak yang mampu jadi pemimpin, yang boleh pimpin diri dia, boleh pimpin ummah, boleh pimpin ahli keluarganya, yang faham tentang Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan sebab tu kita lihat hari ini kita banyak pemimpin, tapi kita tak dengar suara Islam tu sampai ke tempat yang sepatutnya. Kan? Saya pasti dan yakini, kan? Suara-suara yang berkaitan dengan agama ni tak banyak disebarkan, tak banyak dibicarakan. Kita banyak bercakap tentang kekuasaan, kita banyak bercakap tentang ekonomi, sampai kita terlupa tentang banyak perkara berkaitan dengan Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu kita adalah ibu dan ayah yang bertanggungjawab untuk lahirkan anak-anak yang tahu tentang Islam. Itu paling penting, sahabat. Walaupun dia sekolah harian biasa, dia bukan sekolah agama, kan, tapi kita wajib untuk didik anak kita faham tentang agama. Dan rezeki dia, mana tahu satu ketika nanti di masa hadapan dia jadi pemimpin, kan? Maka dia tahu bagaimana jadi seorang pemimpin yang berteraskan, yang mengikut acuran Al-Quran dan Sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham ni? Sahabat-sahabat, ini perjuangan kita. Perjuangan yang patut kita lakukan, perjuangan yang diletakkan di bawah kita sebagai ibu dan ayah. Bukan sekadar nak tengok anak pandai tak pandai, anak hebat tak hebat. Kita nak lahirkan anak yang faham tentang Islam. Sebab semua adalah pemimpin. Semua kita adalah pemimpin. Kena faham ni. Semua daripada kita adalah pemimpin. Sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud setiap kamu adalah pemimpin. Nabi kata setiap kita adalah pemimpin. Maka jangan pandang pada PM, jangan pandang pada Esko, jangan pandang pada menteri itu sebagai pemimpin. Kita juga adalah pemimpin. Setiap daripada kita adalah pemimpin, kata Nabi SAW. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang berada di bawah kala. Kalau pemimpin negara ni, dia punya beban lagi besar. Kat dunia ada permaidani, kat dunia ada pemandu, kat dunia ada chip, kat dunia ada kompang dan juga bunga manggar. Tapi ke akhirat dia akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan kepada rakyat di bawahnya. Bukan senang tu, sahabat. Bukan senang. Hari ini orang berasak-rasak, berebut-rebut, sanggup lakukan apa saja untuk menghalalkan perbuatan mereka menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau mereka dibacakan tentang hadis, mereka faham tentang Islam, mereka akan lakukan sesuatu yang terbaik untuk agamanya. Jadi saya nak celah-celah dalam perbincangan kita ni, kan, tolonglah saya cadangkan pada pihak sekolah, kan, sebagian besar anak-anak ini berada kat sekolah, bukan pondok, bukan madrasah. Saya cadangkan pada pihak sekolah, bacalah hadis. Bawa masuk hadis, satu hari satu hadis. Sekolah, baca hadis. Bawa masuk satu hari satu hadis supaya mereka faham tentang Islam. Kan? Sebab ada ketikanya kalau ikut jadual waktu sekolah, ada waktu, ada hari tak ada pengajar Islam, tak ada subjek agama pada hari itu. Tapi subjek matematik tetap bayi ada, subjek bahasa Inggeris tetap bayi ada. Tapi subjek agama bukan tak semestinya tetap bayi ada, kan? Ada hari selalunya tak ada, seminggu mungkin 2 kali je. Faham ke faham? Maka wajibkan sekolah baca hadis, satu hari satu hadis. Perbanyakkan hadis-hadis di sekolah. Maka ditukar setiap minggu atau setiap bulan. Tukar. Kan? Masuk hadis-hadis sahih, kan? Masuk hadis-hadis berkaitan rapat dengan remaja, berkait rapat dengan kehidupan, berkait rapat dengan kekeluargaan, berkait rapat dengan kepimpinan. Sebab semua anak murid kita akan jadi pemimpin. Sebab setiap daripada kita adalah pemimpin, kata Nabi SAW. Maka masukkan hadis-hadis supaya anak-anak kita terdedah dengan pelbagai hadis. Ada banyak hadis, kan? Jadi dedahkan mereka dengan hadis. Mereka baca sejarah, mereka lebih kenal sejarah Melayu daripada sejarah Nabi SAW. Maka mereka lebih sayang bangsa daripada sayang agama. Dah terbalik tau. Kita betul-betul sayang bangsa kita, kan? Tidak pada agama kita. Hakikatnya dalam kehidupan kita kat Malaysia ni, kalau Melayu tu memang Islam, maka letakkan Islam tu di tempat yang paling atas, automatik disayang Melayu. Tapi kalau kamu tanamkan pada dia sayang Melayu, belum tentu dia sayang Islam. Faham ke faham? Maka tanamkan dalam diri anak-anak kita untuk sayang Islam.
Kalau dia sayang Islam, dia tak akan sabotas diri dia. Kalau dia sayang Islam, dia tak akan mempersia-siakan perjalanan hidup dia sebagai seorang remaja. Kalau dia sayang Islam, dia tak akan persisiakan kehidupan dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Dia tak akan persisiakan kehidupan dia sebagai seorang sahabat. Dia tak akan rosakkan sahabat dia. Dia tidak akan dia tak akan menzalimi sahabat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu penting sangat ni. Ini mesej besar hari ini. Kita nak tanamkan Islam dalam kehidupan kita. Kita nak tanamkan Islam dalam kehidupan keluarga kita. Kita nak tanamkan Islam dalam kepimpinan negara. Ini bukan sekadar tugasan Menteri Agama. Ini tugasan kita semua. Bila YB datang kat dalam tempat kita, ucapan-ucapan kita mesti ada hadis dan ayat-ayat Quran. Mesti ada. Dia bukan sekadar pencak silat dengan zampinnya, dengan donang sayangnya. Kita nak masukkan Al-Quran dan Sunnah. Kita nak masukkan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Ini akan menjadikan pemimpin faham tentang agama. InsyaAllah. Ini perjuangan kita. Banyak kali saya kata, ini perjuangan kita. Kita balik pada sekolah. Jadi sekolah, kalau madrasah memang itu kehidupan kita. Itu pun kita baca hadis setiap masa. Kita pegang Quran setiap masa. Itu pun kita berempat-pulas nak naikkan pelajar yang ada kualiti. Yang ada jati diri. Yang kemas akhlaknya. Ya. Walaupun duduk madrasah, belum tentu akhlaknya kemas. Apatah lagi kalau duduk sekolah kita risau. Hadis yang jarang-jarang didengar. Quran jarang-jarang dipegang. Perjuangan madrasah bukan sekadar pegang di tangan. Tapi kita berjuang, bermati-matian, bersungguh-sungguh. Dengan gigih, dengan itizam yang dalam. Untuk pegang di hati. Kita nak hati kita pegang Quran, bukan tangan pegang Quran. Itu perjuangan madrasah. Tak ada hebatnya jadi hafiz 30 juzuk kalau Quran tak singgah ke hati. Saya ulang sekali lagi. Tak hebat dah. Tak ada apa nilai lah. Kalau Quran hanya sekadar hafiz 30 juzuk, tetapi tidak dipegang di hati. Melihat orang yang tersungkur, dibiarkan. Melihat orang melakukan maksiat, dibiarkan. Melihat orang yang meninggalkan agama, dibiarkan. Sebab itulah kita tanamkan agama dalam kehidupan kita. Sebab tu kita tengok parlimen, mereka bertekak, bergaduh. Nampak tak? Tak nampak, tak mencermin, tak menggambarkan perjuangan Islam. Semua parti ada Islam. Nampak tak? Semua parti ada orang Islam. Tapi tak gambarkan perjuangan Islam. Dalam bab agama ni sepatut kita bersatu. Kena bijaksana, fatanah bijaksana. Dia kata dia maki. Keluar perkataan-perkataan. Nampak tak? Nampak tak? Nak pilih speaker pun maki amun. Nak pilih speaker pun maki amun. Mereka gagal kawal emosi. Inilah pemimpin hari ini yang kita zahirkan, yang kita lahirkan. Jangan ulangi kesilapan yang sama, sahabat. Dalam perjalanan 10 tahun akan datang, anak-anak anda bakal mewarisi kepimpinan negara. Kalau kita cerita pasal politik, anak-anak anda akan mewarnai kepimpinan negara. Maka lahirkan Islam dalam anak-anak anda. Belajar asrama penuh, pastikan ada Islam. Belajar sekolah harian biasa, pastikan ada Islam dititipkan di hati mereka. Kalau sekolah tak sempat, sekolah tak ada masa, anda sebagai ibu dan ayah jangan tak ada masa. Setiap hari bacakan hadis, setiap hari pegang Quran, setiap hari kita buat majlis peluk Quran, setiap hari kita pandang Quran, setiap hari kita bacakan hadis, setiap hari kita kisahkan sirah Nabi SAW. Ia sangat penting, sahabat. Sangat penting. Sebab pemimpin yang ada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mampu kawal emosi. Pemimpin yang ada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mampu kawal perasaan marah. Pemimpin yang ada Allah dalam jiwanya, mereka pasti akan mampu mengawal emosi persekitaran mereka. Ambil lah. Mana? Allah masa semat. Jangan lupa tuan-tuan, tim saya ingatkan nombor telefon. Jom join program saya. Kita nak jadi pemimpin yang terbaik, maka kita mesti ada knowledge, kita mesti ada ilmu, kita mesti ada kekuatan ilmu untuk pimpin orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 8 saya ada program hashtag bersama Pak Riz. Kat mana tu? Bukan kat dewan, bukan kat bilik. Mana-mana di seperti tempat macam ni lah, kan? Di alam maya ni 8 So boleh tinggalkan nombor telefon untuk kita bersama-sama dan pimpin satu sama lain. Sebab kita nak lahirkan pemimpin yang terbaik, ayah yang terbaik, insya-Allah akan lahirkan anak-anak yang terbaik. Sebab itu wajib, wahai wanita, wajibkan dirimu, wahai anak-anak yang soleh, mencari suami-suami yang beriman, suami-suami yang bertakwa, suami-suami yang ada iman. Sebab apa? Kedudukan suami itu akan mempengaruhi perjalanan hidupmu. Sama ada mereka akan pimpinmu dekat dengan Allah SWT atau menjauhkan dirimu dengan Allah SWT. So, pemimpin itu
bila anda pimpin diri anda akan jumpa pemimpin-pemimpin yang terbaik dalam hidup anda. Kalau anda mampu pimpin diri anda tak akan salah pilih kawan. Kalau anda mampu anda pimpin diri anda. Kalau anda bijak pimpin diri anda tak akan salah memilih pasangan hidup anda. InsyaAllah. Sebab tu kita nak lahirkan pemimpin yang terbaik. Kita tak nak pemimpin maki. Bergaduh macam nak gerak. Kita mengharapkan mereka berjuang tentang ekonomi. Dia berjuang tentang nasib hidup kita. Mereka berjuang bagaimana nak bantu rakyat. Itu perjuangan mereka. Nampak tak? Bukan habiskan masa bermaki, mengamun, menentam orang. Itu adalah tempat untuk perjuangkan ekonomi, sosial, perjuangan kehidupan rakyat. Itu paling penting sahabat-sahabat. Kata Nabi SAW, setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang berada di bawah kawalannya. Orang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya. Orang lelaki adalah pemimpin dalam ahli keluarganya. Dan bertanggungjawab terhadap rakyat di bawah jagaannya. Wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Dan bertanggungjawab terhadap orang yang berada di bawah jagaannya. Allah. Pak Riz, suami saya sadada. Suami saya ada perempuan lain. Suami saya macam ni. Anda tetap bertanggungjawab mengurus rumah tangga anda. Walaupun pincangnya suami, rosaknya suami. Sebab anda sebagai isteri tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebab anda juga seorang pemimpin. Rosaknya, hancurnya suami, itu tidak menghalalkan perbuatan kita untuk melakukan maksiat. Kita kena fight selamatkan keluarga kita. Kadang bertanggungjawab terhadap harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap orang yang berada di bawah jagaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang berada di bawah kawalannya. Orang lelaki adalah pemimpin dalam ahli keluarganya dan bertanggungjawab terhadap rakyat di bawah jagaannya. Wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggungjawab terhadap orang yang berada di bawah jagaannya. Kadang bertanggungjawab terhadap harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap orang yang berada di bawah jagaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat, kita semua adalah pemimpin. Kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Di akhirat nanti, siapa-siapa pengkhianat Allah akan umumkan di hadapan seluruh manusia. Panji-panji akan diangkat menunjukkan inilah pengkhianat. Inilah pengkhianat. Dalam dunia kita keluarkan perkataan pengkhianat. Betul atau tidak, wallahu alam. Tapi di hadapan Allah, Allah sendiri akan tunjukkan siapa pengkhianat agama. Anda ada kuasa tapi anda tak berjuang untuk agama. Dia bukan sekadar pemimpin politik, jangan salah faham. Semua orang adalah pemimpin. Anda adalah orang yang bertanggungjawab, diberi kuasa, anda ada jawatan dalam organisasi anda. Anda boleh bantu orang tapi anda tak nak bantu. Anda mungkin pengkhianat agama. Anda ada kuasa, anda mungkin uruskan dana-dana, tapi dana itu anda tak hantar kepada madrasah, anda tak hantar kepada pondok. Anda salah guna, anda akan diisytiharkan sebagai pengkhianat agama di sisi Allah SWT nanti, di hadapan Allah. Mamayan tu. Anda ada kuasa untuk tolong tapi anda tak gunakan kuasa untuk tolong. Tapi sebaliknya anda tolong kroni anda tolong keluarga anda. Maka anda akan diisytiharkan sebagai pengkhianat agama di hadapan Allah SWT nanti. Nampak tak? Subhanallah, jangan cerita pemimpin politik. Daripada bawah sampai ke atas, kalau kita tidak jalankan amanah yang Allah bagi, kitalah pengkhianat agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin orang tak tahu, mungkin orang tak perasan, tapi Allah tahu sahabat. Allah tahu, Allah maha mengetahui. Subhanallah. Sebab itu sahabat-sahabat, dalam perjuangan kita, ini tanggungjawab kita tuan-tuan, untuk lahirkan sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, untuk lahirkan anak-anak yang ada agama, yang ada Islam. Jangan ragu-ragu, jangan malu nak mengaku kita Islam. Walaupun ada banyak NGO hari ini, mereka bersuara berkokok macam ayam jago, kan? Mengutuk agama kita. Kita kena fight mempertahankan agama ni. Nampak tak? Ada benda yang tak kena, harus kita betulkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada soalan? Ya. Kita pergi pada soalan. Soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sejak kahwin sampai sekarang dia dah lupa ibu bapa, sanak saudara, rakan-rakan, dan dia tak hubungi siapa-siapa dah. Sekarang dia dah bercerai tapi dia hanya ingat perempuan tu je. Adakah dia dah kena ilmu pengasih atau dia dah disantau? Sahabat, saya tak nak cerita santau sehari ni dulu. Saya nak cakap, apabila kita pimpin anak kita ketika di rumah ni, cerita pemimpin hari ni.
Kan, apabila parlimen sedang berlangsung, maka parlimen rakyat sedang berlangsung juga. Parlimen rakyat paling top di kedai-kedai kopi bercakap tentang politik daripada pagi sampai ke petang, sambung besok. Rakyat masih tak terbela, penduduk kampung masih terbiar, tidak terjaga, masih kekal tercela. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Keluarga masih lagi tidak mainkan peranan untuk lahirkan pemimpin-pemimpin Islam masa depan. Apa yang berlaku pada hari ini ialah anak-anak kita bila kahwin tak ambil tahu tentang mak bapak. Ada 10 anak, 10 tak ambil tahu tentang mak bapak. Dibiarkan terpinggir mak ayah, dihantar kat rumah orang tua-tua. Dia tak ambil tahu, dia tak ambil berat, dia ambil mudah dalam perjalanan. Sebab ini semua berlaku, antara sebabnya, antara tak semestinya ia adalah sebab utama, tapi antara sebab yang menjurus kepada peristiwa perkara ini berlaku adalah kegagalan kita memimpin keluarga kita dengan menerapkan Islam dalam diri mereka. Berapa kerap kali kita baca hadis pada anak-anak kita ketika kita besarkan mereka. Kita nak anak kita jadi baik. Apakah yang boleh kita lakukan untuk jadikan mereka baik? Tentulah kita bawa Al-Quran dan Sunnah. Yang Nabi bagi tahu 2 perkara yang tidak akan sesat sampai bila kita berpegang kuat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi persoalannya dalam kita usaha nak lahirkan anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang hebat luar biasa, kita tinggalkan Quran, kita tinggalkan Sunnah. Cuba tengok pelajar-pelajar nak ambil SPM tahun ni. Mak bapak dengan selama tak rasa malu, tak pernah rasa takut dengan azab Allah, berhentikan sebentar anak mengaji sebab nak bagi laluan tuition dan kelas tambahan sekolah menengah. Bagi mereka yang nak ambil PSN darjah 6 sebelum-sebelum ni, tahun ni tak ada PSR kan, sebelum-sebelum ni, sanggup dan tergamak mereka menggadaikan perjuangan agama dengan menghentikan anak belajar agama sekejap untuk bagi laluan ambil UPSR. Besok anak dah ambil UPSR, dapat semua A, pergi asrama penuh, maka mengaji terkontang-kanting, mengaji terbiar terpinggir. Anak dah habiskan masa kat sekolah asrama penuh, mereka akan ada banyak program, maka Quran tak cukup mantap. Melainkan sekolah ada program-program tersusun berkait rapat dengan Al-Quran. InsyaAllah, Alhamdulillah. Faham ke faham? Dan ini yang menyebabkan di masa depan kita menuai hasil yang kita tak nak. Menuai hasil yang melemahkan, hasil yang menyebabkan hati kita sebak dan juga sayu. Hasil yang menyebabkan air mata jatuh berguguran. Nampak tak? Sebab kita ketika kita menyemai benih, kita tak menyemai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tak menyemai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini isu kita. Nampak tak? Sebab tu bila anak-anak bila jatuh cinta dengan perempuan, mereka gadaikan perjalanan keluarga mereka demi seorang perempuan. Kita ni, bila anak kita patuh pada isteri dia, anak jantan kita tak balik rumah, kita mudah mentakrif dia mungkin kena santau sihir. Tuan-tuan, sebagai ibu, anda boleh cek. Buat solat sunat 2 rakaat. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Setiap sujud tadi itu minta, ya Allah bagi aku petunjuk. Sebenarnya apa berlaku pada anak aku, ya Allah. Kita tak nak bermain dengan persepsi. Maka bila persepsi kita adalah santau dan sihir, maka kita akan menjurus kepada santau sihir. Hakikatnya mungkin anak kita jati diri dia lemah. Kecintaan dia pada wanita itu terlalu agung, sampaikan bercerai pun dia masih menagih cinta pada perempuan tu. Sebab kita tak dididik dia tentang cinta yang paling agung pada Allah SWT. Maka bila dia mencintai perempuan, dia menterjemahkan cinta ni yang paling agung pada perempuan tu. Salahnya kita. Ketika kita mendidik anak, kita tak bawa Allah dalam cinta. Kita tak bawa Rasulullah dalam rindu. Nampak tak? Sayang mak tak? Sayang ayah tak? Perkataan tu tak pernah miss, tapi tak pernah tanya sayang Allah tak? Sayang Rasulullah tak? Sayang Allah tak? Nampak tak? Kan? Kita tak pernah tanya anak kita sayang Allah tak? Ada, tapi sebagian besar tak masukkan perkataan tu, persoalan tu. Nampak tak? Sayang ayah tak? Kalau sayang ayah peluk. Kalau sayang ayah cium ayah. Sayang ibu peluk ibu. Nampak tak? Kita tak pernah kata sayang Allah tak? Sayang Rasul tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bila kita dapat petunjuk anak kita kena santau sihir, barulah kita berusaha ke arah santau sihir. Saya takut kita berusaha ke arah santau sihir, hakikat dan realitinya anak kita sebenarnya lemah jati dirinya, lemah semangatnya, lemah kualiti dirinya. Nampak tak? Sebab itu dia mengagungkan wanita, dia menjadi orang yang tak mampu nak buat keputusan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan salah satu puncanya juga, masa anak kita bergerak menjadi remaja, kita banyak campur tangan keputusan hidup dia. Kita yang tentukan segala-galanya. Sampai dah umur 30-40 pun tak boleh buat keputusan. Masih mak buat keputusan. Ini biasa berlaku. Dan kita pun jumpa. Nampak tak? Dah umur tua-tua pun mak buat keputusan. Mak yang tetapkan kena pergi kerja mana, kena hemat kat mana, nampak tak? Dah tua-tua pun tak boleh buat keputusan. Nampak tak?
Nampak tak? Dah tua-tua pun tak boleh pakai otak. Nampak tak? Mak yang kena buat kerja. Kadang-kadang mak pun satu hal, suka campur tangan urusan anak-anak. Kan? Anak-anak dah bekerja, dia campur tangan, suruh kerja sana, kerja sini. Nampak tak? Macam mak yang cipta takdir untuk anak-anak. Tak boleh. Kita kena berani lepaskan anak sebab kita dah bekalkan dia dengan ilmu. Kita dah bekalkan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita kena berani untuk lepaskan anak kita. Tetapi bukan makna lepas, bebas. Lepas sambil tu kita pantau. Bebaskan dia dalam bentuk kita masih ambil tahu. Nampak tak? Bukan buat keputusan. Dah umur 30, 40 masih buat keputusan. Nampak tak? Tak berani nak buat keputusan atau anak tu sebenarnya dipengaruhi oleh mak bapak yang takut nak lepaskan anak. Wallahu alam. Ada soalan? Kita nak lakukan pemimpin yang hebat. Bukan pemimpin yang tak berani buat keputusan. Dan pemimpin yang takut nak buat keputusan. Cakap debat-debu. Kan? Tapi tak berani buat keputusan. Tak berani nak cakap benda benar. Nampak tak? Tak berani nak bercakap benda benar. Sebab tu banyak benda tak benar datang kat dalam hidup dia. Next. Ada soalan daripada Rizky Rish. Salam Pak Riz. Sebelum ni kempen BMF begitu kuat sekali. Kenapa bila dah bertukar kerajaan, kempen BMF menjadi lesu? Di manakah silapnya? Adakah tujuan politik semasa? Peniaga Bumi Putra yang merasa kesannya sekarang ni. Lagilah semasa tempoh PKP ni. Saya nampak macam ni tau, sahabat. Semua apa yang berlaku kat Malaysia memang ada kaitan dengan politik. Itu tak dapat lari lah. Politik Malaysia memang sangat gila. Kan? Semua benda ada kaitan dengan politik. Apa saja pemimpin buat mesti ada kaitan dengan mileage politik dia. Apa saja NGO yang bernaung di bawah politik ataupun dipayung oleh politik tentu ada kaitan mileage pada orang politik tu. Itu satu. Yang kedua saya nampak kita dah masuk comfort zone. Nampak tak? Kita banyak hangat-hangat hati ayam. Kita dah selesa dengan kepercayaan masyarakat tentang produk Islam dan kita tak gandakan promosi kita, tak gandakan marketing kita, tak gandakan strategi, tak memperbagaikan strategi kita. Kita percaya apa yang berlaku hari ini kekal sama akan berlaku besok. Bila orang Islam, orang Melayu Islam, orang Islam secara keseluruhannya telah kembali kepada produk Islam, kita tak gandakan marketing kita, kita tak gandakan promosi kita. Nampak tak? Apatah lagi, kita banyak bergerak secara bersendirian, solo, bukan jemaah. Ini semua adalah perkara-perkara yang melemahkan Islam. Di pihak-pihak lain yang tak mahu tengok Islam kuat, tak mahu tengok Islam hebat, mereka masuk dalam kehidupan pemimpin Melayu Islam yang boleh dibeli. Mereka masuk dalam kehidupan pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang lemah semangat Islamnya. Nampak tak? Kita kat Malaysia kita nampak semangat Melayu tu kuat. Kita nak semangat Islam tu kuat. Bila semangat Islam tu kuat, maka baru datang semangat Melayu yang kuat. Dia tak boleh semangat Melayu kuat. Semangat Melayu kuat berkobar-kobar cakap tapi solat tak buat. Nampak tak? Semangat Melayu kuat. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Tanah Melayu kau jual. Sebab apa dia jual tanah Melayu? Sebab dia tak ada Islam. Dalam kepimpinan tak ada Islam. Dia peduli apa? Dia peduli apa tanah-tanah tu dijual. Yang penting masuk. Masuk. Nampak tak? Tapi kalau dia cinta pada agama, dia tak akan buat apa yang saya kata tadi. Faham ke faham? Nampak tak? Ada rumah-rumah yang kotanya untuk Melayu. Tidak ditukar kota tu kepada orang lain sebab dia cinta pada agama. Dia sayang pada agama ni. Bila kita sayang pada agama, maka kita tidak akan khianat amanah yang Allah bagi. Ini ditukar. Kan? Pemaju kata tak boleh jual. Pemaju cakap betul ke tak? Sebab kalau dia jual, dia rugi. Sebab tu kota Melayu. Maka dia akan cakap tak boleh jual. Kita suruh dia bentang pada kita. Berapa ramai pemimpin Melayu Islam yang suruh pemaju bentang kepada kita. Apa yang telah kamu buat untuk pastikan rumah ini jual? Apa yang kamu present pada saya? Saya nak tengok. Buat presentation. Saya nak tengok yang you buat ni, kan? You telah lakukan semaksimal yang boleh, yang menyebabkan orang kota itu jatuh pada orang tu. Tak. Mereka hanya cakap dan kita percaya. Sebab Islam tak ada dalam pegangan. Nampak tak? Ini yang berlaku pada detik saat ini. Kan? Bila berlaku PKP, kita terpaksa beli juga kepada kedai-kedai lain yang buka. Kita makin kurang semangat kita sebab kita tanamkan Islam pada produk, bukan Islam pada kehidupan. Nampak tak? Hanya kita tanamkan cinta agama itu pada produk. Harus dan wajib perjuangan kita cinta pada kehidupan, bukan sekadar cinta pada produk. Kita beli produk Islam, kita juga kena ada kehidupan sebagai seorang Islam. Bukan sekadar beli produk Islam, tetapi kita tinggalkan banyak benda lain yang berkaitan rapat dengan Islam. Nampak tak? Konon-konon kita sanggup beli barang artis sebab di Islam konon-kononnya. Tapi kawan kita macam nak gila nak jual barang, seorang pun tak ambil tahu. Ada banyak peniaga-peniaga online yang terbiar, terpinggir, tak ada orang ambil tahu sebab dia tak ada nama. Nampak tak? Dia tak ada nama. Kan? Tapi produk dia bagus tapi dia tak ada nama.
Kita ni promosi artis punya yang kita nampak orang-orang yang nampak jelas akidah yang terjejas, akhlaknya rosak, tetap kita beli barang pada dia. Nampak tak? Subhanallah. Kita faham sendiri siapa yang patut kita tolong. Ekonomi orang macam mana kita patut tolong. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena berani. Kita kena berani. Pemimpin perlukan kita. Pemimpin perlukan kita. Kita kena terletakkan batu asas yang kuat. Pemimpin perlukan kita. Hari ini kita nampak macam kita perlukan pemimpin. Kita kena berani untuk memberi gambaran, memberi isyarat jelas. Pemimpin perlukan kita. Satu rakyat diajak untuk bersatu. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Jangan lupa tuan-tuan, tinggalkan nombor telefon. Anda boleh beri sumbangan kepada Madrasah Paris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Ada soalan? Soalan daripada personal messenger. Cara dan bagaimana hendak isikan takwa dalam hati? Solat tak tinggal, sedekah tak putus, tips untuk istiqamah dalam membuat ibadah, tak malas dalam ibadah, yakin. Macam mana nak pupuk hati supaya buat ibadah lagi dan lagi? Dan kata Imam Al-Ghazali, sahabat, kata Imam Al-Ghazali, manusia yang paling bahagia adalah yang paling kuat ingatannya pada Allah. Nampak tak? Kita rasa kita bahagia sebab kereta kita besar, rumah kita besar, anak-anak pandai. Maka kita klasifikasikan KPI bahagia kita kat situ. Nampak tak? Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, manusia paling bahagia adalah yang paling kuat ingatannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sejauh mana kita benar-benar ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Bawa masuk zikir. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalkan zikir tu. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk sentiasa mengingati dia. Bila kita ingat Allah dalam-dalam, kita ni adalah hamba. Hamba ini benar-benar perlukan Allah. Sebab tu selalu saya kata, tanamkan kehidupan sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang tuan. Kereta kita besar, kejayaan perniagaan kita tidak menghalalkan kita hidup sebagai seorang tuan. Kita tetap hamba. Kita tetap hamba. Bila kita hidup sebagai seorang hamba, kita benar-benar perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah ibadah yang istiqamah. Faham ke faham? Kita ni perlukan Allah pada waktu tertentu saja. Bila senang kita lupa Allah, bila susah kita mengengek pada Allah. Sepatutnya mengengek itu berlaku pada setiap masa, walaupun kita senang, walaupun kita berjaya, walaupun kita kaya. Mengengeklah seperti mana seorang anak mengengek pada ibu dia. Bila datang ibu kita anak tu terlupa benda lain. Dia nak ibu dia. Macam itulah kita dengan Allah SWT. Kita benar-benar perlukan Allah. Kita tak perlukan yang lain, melainkan kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar wallahi kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan kita hanya pada Allah. Ini bangun tidur je ingat handphone, bangun tidur je cek WhatsApp, bangun tidur je cek IG, bangun tidur je ingatkan kerja. Macam mana kita nak istiqamah dalam ibadah? Nampak tak? Kita akan didik dan terbiar diri kita agar kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tampal kata-kata yang boleh menyebabkan bila kita bangun tidur, kita baca doa-doa. Kita bangun tidur, kita ternampak kata-kata motivasi kita. Nampak tak? Sebab itulah penting untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah dengan cara kita berkawan dengan orang baik-baik. Kita hadir majlis-majlis agama. Kita hadir majlis-majlis usrah. Pastikan dalam handphone anda tak ada WhatsApp group yang memburukkan orang lain, yang merosakkan pemikiran kita ke atas cerita-cerita orang lain. Tak ada kita mengumpat, tak ada cerita membawang. Bila kita setiap masa memandang yang baik, mendengar yang baik, berkata yang baik-baik, membaca yang baik, maka insya-Allah kita jadi yang baik. Percaya? Faham ke faham ni? Bila kita ada WhatsApp group tentang memburukkan orang, kita baca, kan buruk ni. Kita pandang, kan buruk tu. Kita dengar, kan buruk tu. Ada orang tak puas dengan tulis, berakam lagi suara. Nampak tak? Nak pastikan cerita sensasi tu sampai kat kita. Semua tu merosakkan kita. Ada orang tanya saya, Pak Iris, kenapa saya rosak? Macam mana kau tak rosak? Setiap hari kau pandang yang rosak, setiap hari kau baca yang rosak, setiap hari kau dengar yang rosak. Mana mungkin kau jadi orang yang tak rosak? Mana mungkin kau jadi orang bahagia? Mana mungkin kau jadi orang hebat? Nampak tak? Akhlak kau sendiri pun tak kemas. Nampak tak? Akhlak kau sendiri pun tak cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Sebab tu dekatkan diri kamu dengan kehidupan orang-orang baik. Maka kamu akan jadi orang baik, insya-Allah. Benda yang kita boleh buat di tangan kita, keputusan kat tangan kita. Hapuskan semua WhatsApp group yang merosakkan kita. Hapuskan semua, delete cepat-cepat semua mesej-mesej yang boleh merosakkan kita. Gambar-gambar lucah, gambar-gambar yang boleh merosakkan pemikiran kita. Sampaikan kita nak solat pun teringat gambar-gambar, terpandang, ya Allah, hinanya kita sebagai hamba. Hinanya kita sebagai manusia. Kan? Ketika solat, kita patutnya mengingati ya Allah, tapi kita ingat dunia. Kita patut malu pada Allah. Sebab tu didik dan terbiar ahli keluargamu, didik dan terbiar anak-anakmu supaya dia mencintai agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Ada soalan daripada Aliyah Zai. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Pak Riz, saya ni bernikah sama warga negara. Suami saya orang Bangladesh. Salah ke Pak Riz? Sekarang semua NGO marahkan orang Bangladesh. Puan, dia begini. Dia bukan marahkan orang Bangladesh tu. Dia marahkan kan, kerana banyak perkara-perkara yang datang daripada warga negara asing yang mencemarkan sesuatu perkara yang telah diberi kepercayaan kepada mereka. Itu memberi kesan kepada anda lah. Dia sebenarnya semua sama. Bila ada orang Melayu kita yang rosak akhlaknya, rosak pemikirannya, rosak sasianya, maka kita orang Melayu terpalit sama. Bila sebut Melayu orang kata rosak, bila sebut Melayu orang kata malas. Pemimpin kita sendiri pun keluar kenyataan Melayu malas. Sedangkan kita bangun pagi-pagi berempat-pulas kerja. Tidak adil mengatakan bahawa kita malas. Tak adil mengatakan bahawa kita adalah seorang orang yang tak mahu bekerja sungguh-sungguh. Nampak tak? Ini kehidupan manusia, Puan. Puan tak boleh hidup dengan apa orang kata. Puan dah buat keputusan untuk kahwin dengan orang Bangladesh. Nampak tak? Puan dah buat keputusan macam tu. So, Puan tak boleh tutup mulut orang. Tapi apa pun patut buat, ialah Puan buka minda Puan luas-luas, tutup mulut Puan. Bekerja, berusaha, hiduplah sebagai seorang Muslim. InsyaAllah hidup kita bahagia. Nampak tak? Dalam kehidupan, kan, kita semua bersaudara. Kita semua bersiraturahim. Kan? Tapi setiap negara dia ada undang-undang. Kan, satu saya kata, bila kita mencintai bangsa melebihi cinta agama, akan datang banyak kerosakan. Cinta agama akan datang cinta bangsa. Bukan cinta bangsa datang agama, tidak. Cinta agama akan menzahirkan banyak perkara baik dalam kehidupan kita. So, apa yang Puan lalui, apa yang Puan sedang lalui ini adalah satu yang Puan tak boleh padam dalam minda ingatan tindakan manusia sekitar anda. Memang orang tengah marah orang Bangladesh, orang tengah marah orang Rohingya, Bangladesh orang marah, orang Rohingya orang marah sebab kesan daripada penipuan, penafian, kan, kecaman yang dilakukan oleh Al Jazeera ke atas usaha baik Malaysia. Jadi memang terkesan lah, memang terkesan. Macam kita lah orang Melayu, kalau cakap tentang Cina, cakap tentang India, kita rasa marah. Sebab kita telah ditanam tentang orang Cina, orang India. Hakikatnya kita kawan dengan orang Cina banyak. Hakikatnya kita baik dengan orang Cina. Saya sendiri pun banyak kawan-kawan Cina yang baik. Nampak tak? Itu adalah salah tanggapan. Nampak tak? Kadang-kadang ada kawan-kawan kita Cina jauh lebih baik daripada kawan kita Melayu. Nampak tak? Saya kat universiti, kawan India saya sangat baik berbanding ada beberapa kawan saya Melayu yang sentiasa nak bunuh orang. Nampak tak? Kita mempunyai salah tanggapan kepada kaum lain, kepada bangsa lain. Ini yang sedang disebarkan, disemaikan. Kita nampak pemimpin di parlimen, mereka membawakili bangsa mereka yang merosakkan kepercayaan kita pada bangsa mereka. Nampak tak? Yang ada kat parlimen tu ada antara pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang bukan Melayu tadi. Mereka merosakkan pemikiran orang kita ke atas bangsa mereka. Mereka membawa isu-isu yang rasis, yang menyebabkan kita rasa berat sebelah. Tapi hakikatnya banyak pemimpin-pemimpin orang Cina, orang India yang sangat baik dengan orang Melayu, yang tidak berada di parlimen. Nampak tak? Yang mana mereka ni ambil tahu tentang kehidupan, tak kira lah bangsa apa. Kadang-kadang mereka jaga kebajikan orang Melayu kita. Tapi mereka ini tak masuk ke dalam parlimen. Nampak tak? Kalau kita berjaya pilih pemimpin-pemimpin yang baik, saya rasa parlimen tadi tu tak sempat nak bertekak. Nampak tak? Mereka bersisih faham tu biasa. Kita dengan isteri kita pun bersisih faham. Kita dengan isteri kita pun konflik. Kita dengan isteri kita pun bergaduh. Tapi tak sampailah kita nak maki amun, cakap ungkapan-ungkapan yang pelik-pelik, nak lapaskan kata-kata yang bukan-bukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham tu? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Itu paling penting. Cakap banyak pun kalau Allah tak bagi kita kefahaman, tak faham juga. Jangan lupa, tuan-tuan puan, anda boleh tinggalkan nombor telefon anda. Tinggalkan nombor telefon anda untuk apa? Untuk bersama dengan Pak Riz pada 8/8 dalam program hashtag bersama Pak Riz. Itu program best tu. Kita hamparkan deretan formula, teknik, kaedah untuk jadi yang terbaik. Kita kan kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kita umat yang terbaik. Kenapa kita zahirkan yang biasa-biasa? Kita nak bangkit yang luar biasa. Kita bukan biasa-biasa. Biasalah kita semalam jatuh. Hari ini kita bangkit balik lah. Nampak tak? Jangan jadikan semalam itu untuk kehidupan masa depan kita. Tidak ada manusia yang tak pernah buat silap. Tak ada manusia yang tak pernah buat salah. Nampak tak? Seorang ulama yang hebat hari ini dia berada di atas pentas. Dia pun banyak salah. Hanya Allah tutup aib dia. Kalau Allah buka, tak ada orang nak pergi masjid nak dengar ceramah orang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan lupa, dapatkan juga. Pak Riz ni ada keluarkan air yang dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran. Air ini kita jual untuk dapatkan pendapatan, untuk menampung perbelanjaan madrasah, untuk menampung operasi madrasah, nak bayar utility dan sebagainya. So jom bantu Pak Riz dalam membeli air syifa. Ada dua kaedah, sama ada anda beli untuk minum atau anda beli untuk kita
beri kita amanah untuk kita sampaikan ke umat anak yatim, rumah fakir miskin, rumah tutul, semua rumah dah buka sekarang. Kan? Allah SWT. Ada soalan? Kita bagi soalan seterusnya. Soalan sumber daripada personal messenger. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tiri saya selalu membenci saya, hilang perasaan hormat ke saya dan bergaduh dengan saya, mengeluarkan kata-kata kasar. Apa patut saya buat? Dah 6 tahun saya sabar. Puan tak kisahlah siapa pun anda, ibu ataupun ayah, saya nak pesan satu benda je, simple je. Dalam kehidupan kita, bila kita kahwin dengan seorang suami yang telah pun berkahwin dengan yang lain dan bercerai, dia ada anak, dia akan anggap kita ambil ayah dia. Dia akan beranggapan kita ambil mak dia. Dia akan beranggapan kita ambil ayah dia. Itu adalah perkara biasa yang kita suka nak luputkan. Kan? Apatah lagi kalau si isteri tadi itu, kan, terus-terusan menanamkan kebencian kepada mak baru tu, mak tiri tu. Kan? Itu bukan kerja senang. Faham ke faham? Jadi apa patut kita buat? Kita tunjukkan akhlak yang terbaik. Walaupun dibagi kita dengan najis, kita tetap balas dengan senyuman. Anda akan menang nanti. Percayalah. Bayangkan 6 tahun yang lepas anda lakukan perkara ini. Saya rasa anda tak perlu tunggu 6 tahun untuk menang. Percayalah, insya-Allah. Nampak tak? Bila anak tiri itu maki amun kita, kutuk kita, kita senyum je. Kita biar, malah kita sambut dengan doa dan doa dan doa. Maka kita tak akan ada konflik dengan isteri atau suami kita. Dia akan rasa lebih tenang. Sebab kita sambut anak dia, walaupun besar mana pun anak tu baling dan lontarkan pada kita, kita sambut dengan baik. Maka suami kita atau isteri kita akan jauh lebih tenang. Sebab tak nampak konflik akan berlaku. Tak nampak konflik sedang berlaku. Itu akan menyebabkan kita lebih bahagia dengan pasangan kita. Contohlah, lelaki ini berkahwin dengan seorang perempuan. Dulu lelaki ini ada seorang isteri. Dah bercerai, anak dia 5 orang. Anak 5 orang. Kemudian, bukan kerana perempuan ini dia bercerai. Dia bercerai kerana kelemahan wanita tu, atau ada masalah-masalah tertentu, dia bercerai. Kemudian 5 anak tu dijaga oleh isteri dia. Dia pun selepas 2-3 tahun dia berkahwin dengan perempuan lain. Perempuan ini akan dituduh sebagai perampas ayah mereka. Sedangkan anak-anak tu tidak diberi kefahaman pencerahan. Sebab mungkin selalu yang berlaku kes yang Pak Ris handle, mak tadi tu, ibu tadi tu, dia tak mampu nak terima kenyataan yang suami dia telah ceraikan dia, telah berkahwin lain, yang menyebabkan dia tidak ada suami. Dan sebagai untuk membalas dendam atau protes, atau satu cara untuk dia menzahirkan kemarahan dia, ditanamkan keburukan, dia menzahirkan kebencian pada anak-anak. Hakikatnya, sebenarnya, dia adalah seorang ibu yang rugi. Dia patut ajar anak-anaknya penuh dengan kecintaan, penuh kasih sayang. Bila ditanamkan kebencian pada anak-anak tu akan benci ibu tiri dia. Seakan-akan ibu tiri tu rampas suami dia. Hakikatnya tidak, kan? Dia melainkan ibu tu memang rampas perempuan tu, pun kita tak boleh sebarkan kebencian. Ini cerita yang saya nak sampai kepada anda, kan? Jadi yang ibu tadi tu, bila anak-anak tadi dibesarkan dengan kepercayaan yang salah, maka dia sepanjang masa dia akan pandang anda salah. So anda perbetulkan dengan akhlak terbaik anda. Anda betulkan dengan akhlak yang terpuji anda. Suami support, insya-Allah. Yang paling penting di sebalik cerita tu, mungkin anda tak dapat anak tu, tapi anda akan dapat suami anda. Dia akan rasa tenang, dia akan rasa bahagia. Sebab walaupun anak dia layan anda dengan buruk, tapi anda tetap layan anak-anak dia dengan baik, maka dia akan rasa terpanggil untuk layan anda sebagai seorang isteri dengan cara yang baik. Percayalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu adalah perkara yang kita kena belajar. Kita kena lapang dada. Ini perjuangan kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Jangan lupa tuan-tuan, tinggalkan nombor telefon anda, kan? Mudah-mudahan kita dapat bersama dalam perjuangan ini. Kan? Anda boleh bantu Madrasah Pak Ris. Seperti mana Pak Ris selalu kata, kan, kenapa kita buat seminar? Kalau anda rasa anda tak ada kekuatan keuangan nak bayar RM50, seminar ni harga RM50, tak ada duit Pak Ris, tak apa. Datang setiap pagi. Hadirkan diri anda setiap pagi untuk dengar live, kan, insya-Allah. Tak ada bayar apa-apa pun, insya-Allah. Tapi bagi anda yang mungkin ada sumber pendapatan, mungkin ada sesuatu yang ada pada anda yang boleh anda nak manfaatkan, anda nak bantu Madrasah Pak Ris. Tak apalah kalau bagi sumbangan tak dapat ilmu. Nak hadir majlis, kemudian dapat sumbang pada masa. Itulah seminar #bersama Pak Ris 8/8. Anda dengan yuran sebanyak RM50, serendah RM50 tu, anda bukan sekadar hadir majlis ilmu, anda juga dapat bantu Madrasah Pak Ris dengan bayaran RM50 tu, insya-Allah. Ada soalan? Kita bagi soalan seterusnya. Soalan sumber daripada personal messenger. Sejak diberhenti kerja, jiwa rasa kosong, rasa gelisah. Macam fikiran pun tak boleh fokus pada sesuatu benda yang nak semua tak jadi. Bila di rumah, waktu malam susah nak tidur sampai ke pagi. Bila menjelma pagi, petang, tengah hari, orang datang turut mengantuk. Saya pun tak tahu kenapa. Harap Aris dapat memberi jawapannya dan motivasi. Bila hati anda tak tenang, anda tak akan menang. Ingat tu. Bila hati anda tak ada Allah,
anda tak dapat apa yang anda hajat. Kalau anda dapat pun, hati anda tetap tak ketenteram. Langkah paling awal, langkah paling asas, cari Allah. Malam-malam, sepertiga malam, pukul 3.30, pukul 4, pukul 5, paling tidak. Anda bangun sujud pada Allah, ceritakan pada Allah. Buat solat tahajud, setiap sujud solat tahajud sebanyak 4 kali, 2 rakaat, 4 kali sujud. Minta pada Allah. Kita solat sendiri-sendiri. Maka kita ada banyak masa untuk sujud dalam keadaan tenteram, dalam tenang. Ya Allah, hati aku tak tenteram, hati aku tak tenang. Tolong aku, wahai Allah. Tolong aku. Bila hati anda tak tenang, tidak ada perancangan yang boleh anda susun. Hati anda tak tenang, tidak ada strategi yang anda boleh zahirkan. Nampak tak? Bagaimana anda nak dapat kemenangan kalau anda tak susun strategi? Bagaimana anda nak dapat kejayaan kalau anda tak ada perancangan? Nampak tak? So, anda kena susun strategi macam mana nak dapat kerja. Anda kena susun strategi macam mana nak dapatkan pendapatan. Anda, sebab tu ada orang, bila hati tenang, dia jual air tepi depan rumah pun dia boleh dapat duit. Kalaupun dia tak kaya, tapi dia dapat pendapatan harian yang boleh menampung kehidupan harian dia pada peringkat awal. Nampak tak? Tapi bila jiwa kita tak tenang, semua benda kita buat tak jadi. Sebab kita tak ada Allah. Ketenangan itu hanya boleh dapat capai bila kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. So, nak tenangkan diri kita, tarbiyah diri kita bangun pagi-pagi. Ajar diri kita bangun pagi-pagi, insya-Allah kita dapat kemenangan. Percayalah, kan? Fokus pada hati, sahabat. Jangan fokus nak cari duit. Fokus pada hati. Kan? Ambil zikir ni, kan? Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Kembalikan diri anda mencari Allah. Jadikan zikir ni. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan. Bila kita percaya bahawa kita tak ada kekuatan, tak ada daya, melainkan kepada dia, maka kita benar-benar mengharapkan dia. Nampak tak? So, kembali pada dia. Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat At-Tabarani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Memperbanyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Insya-Allah, kan, sabar. Dan Nabi kata, Rasulullah, ayat Quran yang Allah turunkan surah 45, ayat surah Baqarah ayat 45, Allah bagi tahu apa? Kan? Allah bagi tahu apa? Sabar. Nampak tak? Kan? Sabar. Bila anda sabar, ada banyak kemenangan, ada banyak perjalanan, ada banyak yang anda akan kutip dalam perjalanan anda, insya-Allah. Kan? Jangan tinggalkan solat. La haula wala quwata illa billah. Insya-Allah. Ada soalan sumber daripada WhatsApp. Saya berumur 53 tahun, bekerja kerajaan sebagai pembantu pengurusan murid prasekolah. Ada 4 guru dan 4 pembantu. Salah seorang guru sangat berperangai menyakitkan hati kawan-kawan. Antaranya, saya yang paling tua sangat-sangat tak dihormati, sering disakitkan hati. Pendek kata, ada saja salah saya di mata cikgu tu. Saya ni taklah cerdik sangat bab komputer dan banyak lagi. Saya bekerja dalam keadaan murung. Kes terdahulu, 1 orang guru dah berpindah kerana mulut dia. 1 orang pembantu dah berhenti kerja dan 1 berpindah kerana mulut dia. Saya yang paling lama sabar tapi kerja dengan sangat stres dan tak boleh tengok muka dia pun. Saya masih lagi nak kerja kerana banyak benda. Saya nak uruskan rumah tangga. Saya nak guna duit untuk baiki rumah. Kalau ikut hati, saya dah lama berhenti kerja. Saya terbawa-bawa cara dia tak hormat orang. Dan di rumah pun saya tak berapa nak ceria sangat, kurang bercakap. Suami tahu masalah saya. Tolong saya, Pak. Puan, alhamdulillah, mudah-mudahan puan ada dalam live ni. Kan? Kadang orang bagi mesej tak ada dalam live. Kan, nanti dia tanya kita, dah jawab tak? Anda kena sabarlah, soalan terlalu banyak. Tak terpikul kan oleh kita. Rezeki anda, soalan ini dikeluarkan hari ini, kita jawab insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, langkah pertama anda kena faham. Bila Allah uji kita, kita kena reda. Bila kita reda, hati kita jauh lebih tenang. Bila anda tak reda, kan, itu yang menyebabkan hati anda tak tenteram dan adalah tidak adil. Ini pesan saya ni. Adalah tidak adil bila anda balik, anda layan isteri, anda layan suami anda dan anak-anak dalam keadaan yang dalam keadaan tawar. Anda layan kerana anda layan suami dan anak-anak anda dalam keadaan anda tertekan. Adalah tidak adil sebenarnya. Ya, betul, kita kena belajar untuk memisahkan kehidupan di pejabat dan kehidupan di rumah. Kita kena belajar. Ketika saya buat live ini, tuan-tuan, kan, ada banyak hari ketika saya buat live, kadang-kadang kehidupan saya ada tekanan yang sangat dahsyat. Tapi saya ketepikan tekanan itu untuk membolehkan saya bercakap dengan perempuan dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira dan boleh sampai ke sesuatu yang baik. Kita kena belajar untuk memisahkan sesuatu perkara.
Kita kena belajar untuk menjadi seorang yang normal dalam tindakan. Kita kena belajar untuk jadi seorang yang profesional. Kita kena belajar macam tu puan. Dan sebab tu belajar untuk reda. Bila anda belajar untuk reda, makian, cacian, kutukan, sindiran orang ke atas kita tidak akan terkesan. Percayalah, makam manusia ini berbeza-beza. Orang yang mendapat makam yang tinggi di sisi Allah, orang yang dekat betul dengan Allah, kata-kata orang tidak akan menjejaskan perasaan dia. Kutukan, hinaan, cacian, sindiran orang tu tak akan terkesan dalam hidup dia. Tapi bila anda tak reda, orang tak cakap pun anda rasa orang tu macam cakap tentang anda. Kalau anda tak reda, anda rasa orang tu tengah bercakap dengan kawan-kawan lain. Anda rasa macam dia bercakap tentang anda. Apatah lagi dia bercakap tu dia pandang anda. Dia cakap dia pandang anda. Anda rasa macam dia tengah sindir anda, dia tengah mengumpat anda. Sebab jiwa anda kotor, jiwa anda tak bersih, anda tak reda dengan kehidupan. Maka anda akan hidup dengan penuh kepura-puraan, kepalsuan. Sepanjang hidup anda yang sakit bukan dia. Bijaksana sikit puan. Nampak tak? Anda yang sakit sebab anda terlalu banyak memikirkan apa orang cakap, memikirkan sikap dia. Sampaikan, nampak tak? Kebencian anda sampai ke tahap kepada fizikal. Bukan kepada akhlak dia. Anda dah benci pada diri dia. Ini tidak dituntut dalam Islam. Ini salah sama sekali. Anda benci akhlak dia, tak boleh benci orang. Nampak tak? Tapi bila dia dah terlalu banyak bercakap benda buruk, dia banyak sindir anda, dia menjadi asbab rosaknya organisasi itu. Anda memang akan terbenci dia sebenarnya. Nampak tak? Belajar kembali pada Allah cepat. Bangun tengah-tengah malam, sujud pada Allah, minta kekuatan pada Allah, minta kekuatan pada Allah. Amalkan ini, puan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Tadi baca la haula wala quwata illa billah tu amalkan. Baca juga la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah yang maha benar lagi maha nyata. Allah yang maha benar. Jadi kenapa kita nak takut? Kita sembah yang maha benar. Apa pun kata dia yang tidak membenarkan kata-kata kita, membenarkan perbuatan baik kita, pedulikan sebab kita sembah yang maha benar. Allah yang maha benar. Allah tahu siapa benar siapa tidak. Maka kembali pada Allah yang maha, yang kita sembah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. InsyaAllah amalkan zikir itu secara berterusan, sahabat. Amalkan zikir itu secara istiqamah. InsyaAllah kita menang. Ingat tu pesan saya. Sebab anda tak nak berhenti. Kan? Bila anda tak nak berhenti sebab anda fikir bahawa kalau anda berhenti terkesan terjejas ekonomi keluarga anda, maka anda teruskan kerja itu. Kalau anda dapat keputusan untuk teruskan kerja itu, apa yang anda patut buat? Dan anda jangan terkesan anda dekat betul dengan Allah. Anda bina perhubungan yang baik dengan Allah, maka kata-kata dia akan tidak memberi kesan pada anda. Macam mana nak didik diri kita supaya tak terkesan? Kaedah psikologi. Kita cakap dengan diri kita. Apa boleh kita cakap? Kan? Aku datang kerja bukan kerana dia. Aku datang kerana Allah. Aku nak bina keluarga aku. Aku nak bantu keluarga aku. Tak apalah apa dia cakap. Aku kena kuat, aku kena buat. Contohnya saya cakap diri saya, Pak Riz, kau kena kuat Pak Riz. Biarpun orang cakap apa pun, kau kena kuat. Biarpun dia sindir kau, biarpun dia kata pada kau kena kuat, kau kena kuat. Pak Riz, kau kuat, Pak Riz, kau kuat. Saya bercakap dengan diri saya sendiri. Nampak tak? Pak Riz, kau kuat Pak Riz, kau kuat. Kau kuat. Yasin, kau kuat Yasin, kau kuat. Orang cakap kita yakin, tapi kita cakap insya-Allah kita yakin. Orang cakap kita mungkin boleh tolak, tapi kita sendiri cakap, Yasin kau kuat Yasin. Engkau peduli apa dengan orang? Kau kuat, engkau boleh buat, engkau boleh berubah, engkau boleh yang terbaik. Maka kita akan benar-benar jadi yang terbaik. Nampak tak? Cakap dengan diri kita sendiri. Itu psikologi. Kita psycho diri kita. Nampak tak? Ambil tulis, print kat atas kertas, lepas tu tampal dalam fail. Simpan dalam buku. Kalau dia cakap sesuatu yang boleh menyebabkan kita lemah, kita jadi tawar hati, kita down, kita buka buku kita tu, ada tulis kata-kata yang naik kesemangat kita. Pedulikan kata dia. Kan? Kenapa aku kena sakit untuk dia? Bodohnya aku sakit untuk dia. Kenapa aku kena sakit untuk mulut yang jahat? Kenapa aku kena sakit untuk dia? Nampak tak? Kenapa aku kena rosak kerana dia? Ruginya aku kena fight, aku kuat, aku hebat, aku boleh buat. Tulis kata-kata motivasi itu, kita akan jadi diri kuat. Nampak tak? Kita memang boleh buat. Kenapa kita kena rosak untuk orang lain? Kalau ada orang nak tengok kita jatuh, kenapa kita kena jatuh? Nampak tak? Saya sedang lalui satu kehidupan yang sangat mencabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada banyak kutukan, ada banyak hinaan, ada banyak cacian yang diberi kepada saya. Tapi apa saya buat? Saya kata apa? Orang tengok saya jatuh, tapi saya penuh keyakinan 100%. Kan? Allah akan jatuhkan mereka. Nampak tak? Jadi kita tak risau. Biar apa pun kata. Ramai orang percaya. Biarkanlah. Kita doakan hidayah untuk mereka semua. Doakan. Puan, satu lagi mesej yang saya sampaikan. Puan kena doakan hidayah untuk orang tu. Marah macam mana pun, doakan hidayah untuk dia. Doakan hidayah untuk dia. InsyaAllah. Puan jangan pula benci dia. Terlalu benci sampai puan terlupa nak doa. Sebab kalau Allah bagi dia hidayah, puan akan kerjakan sampai pencin. Bila Allah bagi hidayah pada dia, dia akan lakukan perkara baik yang menyebabkan puan akan rasa seronok nak kerja kat situ. Percayalah. InsyaAllah, setiap orang ada peluang untuk jadi baik. Nampak tak? Doa hidayah untuk sahabat anda. Next. Soalan daripada follower, sumber daripada WhatsApp.
Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya pengusaha kuih raya dan pesara kerajaan. Yang menjadi bebanan bagi dia, ex-office mate selalu datang nak berhutang untuk settlekan hutang suami dengan ahlung yang mencecah 7,000. Patutkah kawan saya berterusan pinjamkan wang untuk kawannya settlekan hutang suami dia dengan ahlung? Ataupun adakah perlu buat surat atau dokumen dalam masalah ini? Dia tahu dalam Al-Quran memang kena ada saksi, tapi katanya cara dia nak bagi tahu pemiutang supaya tak berkecil hati dan menjejaskan hubungan persahabatan. Mohon Pak Riz bagi pandangan. Kalau ikut sunnah, memang kena ada surat. Ikut sunnah mesti ada surat. Ikut sunnah. Bukan nak jaga hati orang ni, kan aku tulis sekarang dia terasa hati. Bukan, kita ikut Nabi, bukan ikut dia. Kan? Memang betul kena buat. Kalau ada orang nak pinjam kita dengan jumlah yang kita rasa bahawa dia mungkin apa sajalah, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, kan? Buatlah surat. Supaya tidak ada ungkitan di masa depan. Nampak tak? Surat bukan apa. Kau tak percaya aku ke sampai kau buat surat? Tak, aku bukan tak percaya kau. Tapi aku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Aku ikut Nabi. Kan? Supaya apa yang berlaku ni ada keberkatan, ada kebaikan, ada kasih sayang Allah. Nampak tak? Satu kita buat perjanjian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Patut atau tidak saya teruskan bagi dia hutang? Kan? Jawapan tak patut ada pada saya. Patut ada pada anda sahabat. Saya hanya bagi garis panduan saja. Saya bagi petunjuk je. Kalau kita dah bagi hutang dia tak bayar, kan? Kita nak bagi hutang lagi ke? Itu akan menyebabkan hubungan kita akan terjejas. Biar terjejas kerana kita tak bagi hutang, dia bagi terjejas sebab dia tak bayar hutang. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa pun kita buat, suami dia tidak akan berubah. Jadi kita patutnya bantu suami dia untuk berubah. Kita patut cadang kepada dia kaedah-kaedah, teknik-teknik, metod-metod yang boleh dilakukan oleh dia sebagai seorang suami untuk bantu suami dia berubah. Yang boleh dilakukan oleh isteri dia untuk bantu suami dia berubah. Kan? Masukkan elemen-elemen Al-Quran dan Sunnah untuk bantu suami dia agar tidak bergantung hidup dengan alung. Kan? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Kalau kita berterus-terusan bagi pinjam duit, kita risau dia dapat duit easy money, maka dia tidak akan belajar daripada kesulitan itu. Kan? Kesulitan itu untuk kita belajar betapa kita perlukan Allah SWT. Memang kalau kita lalui kesulitan, kepayahan, kadang-kadang nak tidur pun payah. Kan? Tapi ini harga kita kena bayar atas kesilapan kita, kelemahan kita, kejahilan kita. Kan? Saya pernah susah, malam-malam tak boleh tidur. Kan? Dengar bunyi deringan telefon dah mula risau, berderau-derau darah, takut orang pinjam, nak minta duit, hutang kita hutang dengan orang, kan? Orang telefon, belum kita lagi maki amun. Ya, kita kena sedia terima semua tu. Sebab kita berjanji tapi kita tak tepati. Kita berjanji tapi kita tak dapat lunaskan. Nampak tak? Kita kena berharapan dengan setiap janji yang kita buat. Kita jangan lari, tuan-tuan. Bila kita lari, itu menyebabkan orang bertambah tak suka kita. Nama kita makin buruk. Anda lari, tapi orang cerita keburukan anda itu pada lebih ramai orang. Anda berhadap. Bila anda hadap dengan orang yang beri hutang pada anda tu, sekurang-kurangnya dia tahu bahawa anda bertanggungjawab ke atas hutang yang anda buat. Dia tahu bahawa anda adalah orang yang bertanggungjawab ke atas janji yang telah lapaskan. Nampak tak? Tapi kalau anda buat tak tahu, call tak angkat, mesej tak jawab, orang mula risau. Jadi saya tak nak orang hebarkan melalui FB, orang hebarkan melalui IG. Itu melibatkan maruah yang sangat dahsyat. Kerosakan maruah yang sangat dahsyat. Nampak tak? So kita kena face it. Kita kena bersedia untuk dimaki hamun. Kita kena bersedia untuk menerima apa saja tekanan yang akan diberi kepada kita. Hadapi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan gali lubang tampal dan gali lubang yang baru. Itu tidak akan menyelamatkan keluarga anda. Kena ada usaha. Walaupun sikit-sikit. Buat bisnes kecil-kecil. Jual goreng pisang kat depan rumah. Nampak tak? Bisnes online. Jadi dropship sekejap. Jadilah dropship untuk banyak produk. Hari ini walaupun bisnes online tak berapa kemas, tak berapa cantik, tapi masih boleh jalan perniagaan. Masih ada nyawa. Nampak? Tidaklah masuk ke tahap nyawa-nyawa ikan, tapi masih ada nyawa. Tapi tidaklah secantik dulu. Tapi sekurang-kurangnya ada banyak orang kaya dan berjaya. Walaupun di saat PKP sedang berlangsung, walaupun di saat ramai orang tak berjaya, masih ada orang berjaya. Ada orang perabatan masih juta-juta. Subhanallah. Maka kita nak cari ruang bagaimana nak berjaya. Mudah-mudahan kita dapat selamatkan keluarga kita. Wallahu alam. Jangan lupa tuan-tuan, tinggalkan nombor telefon. Tinggalkan nombor telefon untuk bantu Madrasah Pak Riz, untuk dana, untuk beri sumbangan apa saja, untuk utility, untuk ada seminar. Tinggalkan nombor telefon untuk kita bagi pencerahan pada anda, untuk kita pelawa anda untuk join program kita. Harga program kita hanya RM50 dan program duit tu bukan untuk kita nak pergi buat pelaburan, nak beli kereta, nak beli rumah, tapi kita nak buat pelaburan untuk madrasah kita. InsyaAllah tak lama lagi kita akan lancarkan, insyaAllah, dan kita akan lancarkan untuk pembelian tanah untuk bangunkan madrasah kita di tempat yang baru. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan kita dapat
sesuatu yang terbaik untuk pembangunan madrasah, insya-Allah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Insya-Allah. Faham ni perempuan? Ini perjuangan hidup kita. Kita nak buat yang terbaik, kita nak sesuatu yang terbaik. Jadi kita kena hadapi semua kenyataan. Kita kena hadapi semua tekanan. Kan? Ya, dalam hidup mana ada tak ada tekanan. Dalam hidup mana ada tak ada ujian. Setiap hidup mesti ada ujian. Mesti ada ujian. Kan? Kita tak boleh mengharapkan orang semua puji kita. Kita tak boleh mengharapkan semua orang suka kita. Tapi kita boleh paksa diri kita untuk suka semua orang. Kan? Kalaupun ada orang tak suka kita, itu bukan makna kita tak disukai oleh Allah SWT. Jadikan diri kita adalah hamba yang dipandang oleh Allah. Walaupun manusia tak pandang kita, itu bukan makna Allah tak pandang kita. Yang kita takut, manusia pandang, tapi Allah tak pandang. Kita nak cari pandangan Allah SWT. Okey, satu soalan lagi. Okey, kita bagi satu soalan yang terakhir. Soalan daripada Amy Shazrin. Salam Pak Riz, boleh bagi pencerahan tak bagi orang yang sikap bercakap besar dan riak? Untuk menumpukan iman, merosakkan iman, inilah game yang dimain oleh iblis laknatullah. Dan cakap besar riak ini bukan sekadar pada orang yang kaya raya. Yang kita bimbang ada pada ulama, pada ustaz. Nampak tak? Sebab iblis nak kalahkan ustaz bukan senang. And dia bagi perempuan, ustaz akan tolak. Dia bagi arak, ustaz tolak. Dia bagi ganja, ustaz tolak. Nampak tak? Kan? Tapi yang sukar ustaz nak tolak ialah riak. Kan? Ustaz terbaik ustaz tadi ustaz baca subhanallah hebat. Ustaz belajar kat mana? Oh, saya belajar kat Yaman. Wah, guru saya macam ni. Saya ni kan masa belajar dulu, hampir-hampir tak jadi. Tapi sebab semangat saya, sebab saya sungguh-sungguh, kan, hampir saja putus duit. Tapi saya punya semangatnya, saya ni gigih. Saya pantang ngalah. Saya ni dekat betul dengan ustaz. Saya ni tak give up. Saya ni sungguh-sungguh. Saya ni buat apa yang patut saya buat. Saya ni macam ni. Kan? Balik ni saya kan Jabatan Islam tak nak ambil saya kerja. Punya ilmu saya banyak, dia tak nak ambil saya kerja. Nampak? Menyesal dia. Hari ni saya dah terkenal. Kan pendapatan saya banyak. Nampak tak? Jabatan Islam baru nak terkerja, nak terhege nak kerja saya. Siapa nak? Pendapatan saya sekarang nak dekat 40-50 ribu. Nampak? Soalan pendek je, jawapan dia panjang. Nampak tak? Ini riak. Nampak tak? Kan? Ustaz, tolong saya ustaz. Saya ni macam ni. Macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Didik anak dengan agama lah. Tak didik anak agama macam saya ni. Saya anak saya pagi-pagi saya kejut. Kan? Saya pastikan dia solat subuh jemaah. Kan? Saya ni tak akan benarkan dia macam ni. Kan? Saya ni akan pastikan macam ni. Saya. Bawa kisah Nabi bukan kisah kau. Nampak? Jadikan Nabi sebagai contoh. Jadikan kau sebagai contoh. Satu hari ni nampak kau buat benda tak betul, hilang keyakinan dia pada agama tu. Nampak tak? Bawa Nabi sebagai contoh. Itu ustaz, itu ulama. Kan? Aku ni manusia biasa, palat, karat. Nampak tak? Jangan salah faham. Yang ustaz-ustaz bawa hadis. Sebab engkau belajar hadis. Nampak tak? Engkau belajar hadis. Kita panggil budak main ganja. Kita suruh cerita pasal ganja. Semua barang dia tahu. Kan? Grade semua dia tahu. Sebab itu ilmu dia. Takkan kau belajar hadis sebab engkau cerita pasal diri kau. Cerita hadis lah. Nampak tak? Engkau panggil budak main bola sepak. Dia tahu semua skill. Ini Maradona punya skill. Ini Paulo Rossi punya skill. Orang dulu punya nama. Bukan kau ingat. Orang nama lama ingat lah. Ini Diego Maradona punya. Yang kita Madonna. Mana sama Maradona dengan Madonna? Nampak tak? Kan? Faham ke faham? Kan? Jadi dia minat bola. Dia akan cerita pasal bola. Skill macam ni. Strategi 3-4-4-4-4-4 3-2-3. Dia cakap. Jadi kita ni ustaz, anda cakap pasal agama. Bukan cakap pasal hidup anda. Contohkan. Jadikan kehidupan Nabi sebagai contoh. Dan kuduah hasanah terbaik ialah Nabi SAW. Kan? Kemudian baru kita ke belakang-belakang. Letak sahabat, letak para tabi'in. Nampak tak? Kita ni paling belakang. Malah tak ada cerita kita pun tak apa. Nampak tak? Ceritakan Nabi dulu. Sebab kisah Nabi kisah yang terbaik. Kisah Nabi ranking yang pertama. Kisah Nabi ranking yang paling atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham tak ibu ayah? Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan kita. Allah berkati perjalanan hidup kita. Sahabat-sahabat, insya-Allah. Terima kasih sebab anda hadir dalam live hari ini. InsyaAllah, jom kita lahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh pimpin ummah. Anak-anak kita akan menjadi pemimpin masa depan. Ustazah. Anak-anak kita adalah pemimpin masa depan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Tuan-tuan, so jom kita buat yang terbaik. Didik dan tarbiyah anak-anak kita jadi yang terbaik insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? So saya nak undur diri. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon anda. Dan anda boleh juga langgan air syifa, air yang dibaca dengan 30 juzuk. Ada dua cara. Satu, anda beli untuk anda minum sekeluarga, atau anda beli untuk kita hantar ke rumah orang tua, rumah fakir miskin, rumah anak yatim dan sebagainya. Subhanallah. Duit yang anda bayar pada kita dapat kita manfaatkan untuk madrasah, dan air itu anda boleh minum, air itu boleh anda hantar ke rumah anak yatim, kita hantar pun boleh, insya-Allah. Wakilkan kita hantar, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Jumpa besok insya-Allah. Anda semua terbaik. Bye.